Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil kesempatan yang ada dalam ruang yang mungkin tak lama. Aku ambil kesempatan untuk bercakap dari hal bangsa Melayu khususnya. Aku nak bagi tahu pada bangsa Melayu bahawa tak kira sebenarnya daripada sudut apapun, sama ada kamu seorang ustaz, seorang imam, mufti, apapun, sekalipun kamu terdiri dari orang-orang yang mengaku berilmu, aku bagi tahu kamu, bangsa Melayu, Islam khususnya, jangan mengharapkan keajaiban. Jangan bangsa Melayu jadi dan terharap-harap keajaiban dari Tuhan untuk menjadi pemenang di dalam perlawanan akhir zaman ini. Jangan. Sehingga bila bangsa Melayu nak menjadi satu bangsa yang menunggu-nunggu, sebagaimana di dalam ayat-ayat mengatakan bahawa sesungguhnya kamu adalah orang yang menunggu, menanti-nanti. Bangsa Melayu tak kiralah dari bangsa apapun, asalkan Melayu, terutama bangsa Melayu yang beragama Islam. Aku lihat tidak ada lain mengharapkan keajaiban, mengharapkan Imam Mahdi turun dari langit, mengharapkan Imam Mahdi muncul di Mekah, di Madinah, di Kaabah, dan mengumpulkan bala tentera Islam untuk memperjuangkan kebenaran. Tidakkah kalian dengar bahawa Nabi bersabda, kebenaran, keadilan perlu diperjuangkan. Perlu. Jangan kita sebagai bangsa yang hanya mengharapkan Imam Mahdi akan muncul tanpa sebarang usaha untuk memperbaharui umat, untuk meningkatkan umat. Jangan. Siapapun kamu, apapun kamu, aku menyanggahi pendapat berkaitan dengan Imam Mahdi. Aku menyanggahi, aku menyalahi, sekalipun mungkin berbunyi bersalahan. Kerana dari hal Imam Mahdi, aku dah dengar cerita Imam Mahdi ini dari aku kanak-kanak lagi, dari aku sekolah agama, dari aku budak lagi, dari aku menuntut di sekolah agama, sekolah rendah, sekolah menengah, hingga sekarang. Perkataan Mahdi akan muncul, Mahdi akan muncul, bahkan ada yang mengatakan Mahdi sudah muncul. Bahkan ada yang mengatakan sekarang ini, akhir zaman, Mahdi akan muncul. Dari tahun ke tahun, tahun ke tahun, beranjak dari tahun ke tahun. Mahdi tak muncul-muncul, Mahdi tidak muncul. Mahdi tidak muncul, bahkan Mahdi tidak akan muncul bagi orang-orang seperti aku.
Aku berpandangan dan berpendapat bahawa Mahdi tidak akan muncul, dan jika pun muncul, bukan pada zaman kamu dan bukan pada zaman aku. Bukan. Jangan mengharapkan keajaiban. Jangan mengharapkan para malaikat turun bersaf-saf. Jangan mengharapkan para malaikat turun bersaf-saf untuk mempertahankan umat. Jika perkara itu berlaku dan ada, Palestin tidak musnah dan tidak rata kerana dipertahankan oleh para malaikat. Kamulah yang kena menjadi para malaikat itu yang beratur, bersusun, bersaf-saf untuk mempertahankan daulah Islamia, tanah air Islamia. Baik tanah Palestin, baik tanah Melayu, baik tanah apapun. Kamulah yang kena pertahankan tanah bumi yang suci ini. Dengan kalimah yang Allah berikan, dengan ayat-ayat dan ilmu yang sudah Allah berikan, yang nenek moyang bekalkan. Jika bangsa Melayu hanya menjadi bangsa yang menunggu, berangan-angan akan menjadi tentera Mahdi. Jangan sampai nanti apabila Mahdi muncul, kamu baru 1 atau 2 langkah, kamu sudah tumbang. Kamu sudah tumbang. Bukan kerana pedang musuh, bukan kerana peluru musuh, bukan kerana tembakan musuh, tapi kerana penyakit darah tinggi, penyakit buah pinggang, penyakit kencing manis yang ada pada kamu. Jangan jadi satu bangsa yang hanya diliputi oleh angan-angan. Kerana di dalam memperjuangkan agama bangsa tanah air, maruah agama, maruah bangsa, maruah tanah air, hidupkanlah roh Islam yang ada di dalam jiwa kamu, yang Allah tiupkan di dalam jasad kamu untuk berjuang. Jangan kamu berangan-angan Imam Mahdi akan muncul dengan menaiki kuda dan akan dibaiat oleh beberapa orang dan akan mengangkatnya, yang mana akan memusnahkan, mengalahkan orang-orang kafir. Aku takut jika waktunya tiba, orang-orang kafir yang mahu dikalahkan itu, kamu tergolong di dalam orang-orang kafir itu. Kamu tergolong di dalam orang-orang kafir itu. Cuba kita lihat apa yang berlaku sekarang. Cuba kita lihat. Belum lagi cerita kemarau panjang, belum lagi cerita kelaparan. Orang Melayu sudah haru biru kerana kekurangan beras, kerana beras naik harga. Bayangkan, di mana letak kekuatan diri kamu jika beras pun menjadi beban bagi kamu? Bahkan apabila nanti pada musim Dajjal nanti, Dajjal berikan air dan roti, aku rasa kamu mungkin orang pertama yang merebut makanan berkenaan dengan alasan bukan untuk kamu, tapi untuk orang-orang di belakang kamu, untuk penyokong-penyokong kamu. Aku rasa kamu akan bagi alasan berkenaan. Pada pandanganku, Al-Quran mengatakan, adakah kamu orang-orang beriman sedangkan kamu belum diuji? Tidakkah bangsa Melayu ini bagi aku mudah? Sebagai bangsa Melayu yang bermaruah, kamu tidak rasa malukah? Kamu tak rasa malukah? Kerana apa yang kamu pertikaikan, apa yang kamu bisingkan, apa yang kamu suarakan hanyalah dari hal beras,
dari hal telur, dari hal barang-barang makanan asasi yang naik harga. Aku lihat sebenarnya bangsa lain tidak seheboh bangsa Melayu, tidak selangau bangsa Melayu. Jika inilah cara kamu, apabila nanti masanya tiba, perlawanan antara hak dan batil, kamu disogokkan dengan beras, disogokkan dengan telur, tepung, diberi sedikit sagu hati merupakan wang ringgit. Aku rasa jangankan akidah, agama pun sanggup kamu tukarkan. Sanggup. Aku sebenarnya tidak melihat bangsa Melayu ini adalah satu bangsa yang punya kekuatan dan kesungguhan, punya akidah yang kuat di dalam mempertahankan kalimat-kalimat Allah Ta'ala, di dalam mempertahankan Allah dan Muhammad. Jangan bercakap dari hal tanah air dan bangsa. Kamu tidak akan pernah memperjuangkan tanah air dan bangsa, melainkan kamu memperjuangkan kepura-puraan kamu, pembohongan kamu. Kamu orang-orang yang mementingkan diri kamu, mementingkan perut dan halkum kamu. Kamu tidak hiraukan nasib bangsa. Kamu tidak hiraukan. Apatah lagi dari hal tanah air. Apatah lagi dari hal maruah bangsa. Kamu tak pernah hirau. Jadi aku berpesan, janganlah kita menjadi satu bangsa yang mengharapkan keajaiban dengan mengatakan bahawa Allah akan menurunkan keajaiban. Allah akan menurunkan mala dan petaka kepada orang-orang yang zalim. Jangan. Allah tidak begitu. Kerana para malaikat tidak terjun dari langit untuk berperang di jalan Allah, untuk mempertahankan Islam, untuk berjihad di jalan Allah. Kerana surga itu adalah untuk orang-orang mukmin, orang-orang beriman yang berjuang, yang fi sabilillah, di jalan Allah, yang mengorbankan harta benda dan nyawanya di jalan Allah. Surga tidak dijadikan untuk para malaikat. Tidak. Surga dijadikan. Bahkan bidadari surga itu tidak dijadikan untuk para malaikat. Dijadikan untuk orang-orang yang ikhlas berjuang di jalan Allah. Bukan orang-orang yang pura-pura, yang zindik, yang munafik, yang kufur, yang ingkar, yang zalim. Bukan. Jika inilah sikap bangsa Melayu dan sikap setengah-setengah ilmuwan yang mengharapkan keajaiban, yang tak habis-habis dengan Imam Mahdinya, yang tak habis-habis dengan perkara-perkara yang dia sendiri tidak tahu, yang mengagak-agak kiamat akan berlaku pada tahun ini, kiamat akan berlaku pada tahun depan, kiamat akan berlaku, jika tak berlaku pada tahun depan, akan berlaku pada tahun yang akan datang. Sesungguhnya kiamat itu urusan Tuhan dan jangan kamu campuri urusan Tuhan. Tuhan lebih tahu jawapan yang sebenar pada kamu apabila orang tanyakan. Dari hal kiamat cukup kamu mengatakan wallahu alam, Allah bisawab. Allah lebih mengetahui. Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu jangan mengagak-agak. Jangan. Jangan kamu mengatakan bahawa Imam Mahdi sudah muncul. Sekarang ada di sana, di sini, di situ. Jangan. Jangan kamu katakan bahawa Imam Mahdi sudah muncul, sudah ada, dan dengan bala tentera Imam Mahdi. Jangan. Berpijak di bumi nyata, Palestin sudah bersih. Maukah kamu jadikan Palestin itu bukan sahaja suci tanahnya, tapi suci dari manusia-manusia, dari orang-orang Palestin itu sendiri. Bersih dari orang-orang Palestin. Saban hari, saban musim, saban tahun, bergema. Nyawa demi nyawa terbang dan melayang nyawa kanak-kanak.
yang tidak berdosa, wanita, para gadis yang diperkosa sesuka hati. Kezaliman demi kezaliman, bahkan anggota-anggota mereka diambil, organ-organ mereka diambil, diperdagangkan setelah mereka dibunuh. Tidak ada keajaiban yang berlaku. Tidak ada keajaiban yang berlaku. Jika pun ada keajaiban yang berlaku di dalam mempertahankan kebenaran dan perjuangan, keajaiban itu hanya satu dalam 1000. Hanya satu. Beribu-ribu orang-orang Palestin mati, syahid, dibunuh. Keajaiban yang berlaku mungkin satu yang menyelamatkan seorang dari 1000. Kerana mengharapkan keajaiban, kerana memahami agama dengan fahaman yang salah, maka Islam, Melayu khususnya, menjadi satu bangsa yang paling tertinggal, yang paling terkebelakang jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain yang ada di tanah Melayu ini sendiri. Di dalam negara kita ini, bilangan bangsa Melayu yang fakir, yang miskin, yang sukar hidupnya, nelayan kecil, petani kecil, peladang kecil, bilangannya sangat ramai. Sangat ramai. Bukan tidak ada bangsa Melayu yang berjaya dan kaya, tetapi boleh dihitung dengan jari. Boleh dihitung dengan jari. Kebanyakan bangsa Melayu hidup di dalam kesukaran, hidup seadanya saja, hidup ala kadarnya saja. Kerana diajarkan oleh orang-orang yang bergelar ustaz bahawa sabar, jangan kamu putus asa, sabar, maka berdoalah. Kerana doa adalah senjata orang-orang mukmin. Doa adalah senjata yang paling cepat untuk sampai kepada Tuhan. Aku ingatkan, jika hanya dengan doa, nasib akan berubah. Tidak ada orang Islam yang susah hidupnya. Tidak ada orang Melayu yang beragama Islam yang sukar hidupnya. Tidak ada. Kerana mereka sudah berdoa. Mereka sudah sabar, mereka sudah hidup dan melalui kesabaran yang panjang. Ini bukan masa untuk berdoa. Ini bukan masa untuk bertawakal. Ini adalah masa untuk memperjuangkan nasib diri dan keluarga. Ini adalah masa untuk menjadi seorang yang benar-benar layak dipanggil khalifah pada diri dan keluarga. Jangan hanya duduk di mimbar, memegang kitab dan mengatakan bahawa kelak nanti kita semua akan dimasukkan ke surga. Kelak nanti Imam Mahdi akan turun. Kelak nanti kita akan jadi pengikut-pengikut Imam Mahdi. Aku nak bagi tahu, jika menjadi pengikut Mahdi itu berdasarkan huruf Melayu, kerana ia bermula dengan huruf Mim, aku nak bagi tahu, Myanmar itu juga bermula dengan huruf Mim. Jadi
Janganlah kamu rasa kerana kamu Melayu berpangkal hurufkan mim, maka kamu akan menjadi umat dan pengikut Mahdi. Sekarang aku tanyakan, tak kala dan di saat ini, di saat bangsa Melayu dan umat Islam dianiaya, tak kala umat dan bangsa Melayu ini tertekan, terhimpit, dizalimi, Imam Mahdi juga tidak ada dan tidak melalui fasa ini. Tidak melalui fasa ini. Tiba-tiba mau muncul sebagai seorang pejuang. Tiba-tiba mau muncul sebagai seorang pejuang. Sekarang aku tak peduli. Sama ada yang muncul itu Imam Mahdi atau bukan, aku tak peduli. Aku cuma bercakap dari hal bangsa Melayu dan perkara yang akan berlaku pada bangsa Melayu jika Melayu terus bersikap begini. Dan jangan hairan jika satu hari nanti mungkin kamu, generasi kamu, anak cucu kamu terbuang dan berpijak bukan lagi di peta negara ini, tetapi di luar peta, di tanah yang ditambak. Bahkan lebih buruk lagi, mungkin tinggal di rumah-rumah rakit, bukan lagi di tanah yang ada petanya. Bukan. Jadi pada ustaz, pada siapa pun yang bercakap dari hal Mahdi, aku minta maaf. Aku menolak penantian yang bagi aku sia-sia. Aku bercakap sementara ada. Aku menolak. Jangan sampai nanti Imam Mahdi yang kamu tunggu, belum sempat Imam Mahdi turun, kamu sudah jadi pengikut Dajjal. Jangan.